Sudah lama saya bercadang mahu berpindah saja dari tempat tinggal Aki Sahak. Ini bukanlah disebabkan saya tidak mahu menanggung beban yang sering diletakkan oleh Aki Sahak ke bahu saya. Sebenarnya saya lebih merasakan penduduk-penduduk di situ sudah menganggap saya berlebihan. Malah lebih penting lagi dari Aki Sahak. Apalagi Aki Sahak sendiri yang menceritakan tentang hubungan saya dengan Pak Tua Mahat di sebelah emak dan Tok Haji di sebelah ayah. Memanglah benar Pak Tua Mahat itu abang emak saya yang tua, manakala Tok Haji itu ialah Tok Aki saya, iaitu ayah kepada ayah saya. Perkara keturunan bukanlah Perkara keturunan bukanlah perkara yang hendak disebut-sebut selalu. Tetapi entah mengapa Aki Sahak selalu saja mengaitkan saya dengan Pak Tua Mahat, sedangkan dia juga pernah berguru dengan Pak Tua Mahat saya itu. Sekarang mereka berdua sudah lama meninggal dunia. Sebab itulah saya mengambil keputusan untuk berpindah saja dari situ, sama ada balik ke kampung ataupun bertukar ke kampung isteri saya. Tetapi permohonan saya mahu bertukar itu masih belum diputuskan oleh pihak atasan. Apabila saya beritahu kepada Aki Sahak mengenai cadangan saya mahu berpindah itu, dia seolah-olah berat mahu melepaskan. Tetapi dia tidaklah menghalang keputusan tersebut. Berkali-kali dia mengingatkan saya bahawa setiap usaha menolong orang yang dilakukannya itu bukanlah untuk membebankan saya. Sebaliknya, dia tahu kebolehan saya melebihi darinya. Sedangkan saya sendiri tidak tahu apakah ukuran yang dibuatnya. Setahu saya, Aki Sahak sudah lama berguru dengan Pak Tua Mahat. Dia berkawan rapat dengan Pak Tua Mahat kerana umur mereka lebih kurang sebaya. Sebelum berkahwin dengan Mak Dasar Odah, dia menetap di kampung saya. Tetapi setelah berpindah ke kampung isterinya, hampir 20 tahun jarang pula dia balik ke kampung. Sebab itulah hubungan saya hampir terputus dengannya. Abang kepada Aki Sahak ini pun bukanlah calang-calang orang. Saya percaya tentulah Aki Sahak juga menuntut dari abangnya. Bagaimanapun semasa abang Aki Sahak itu meninggal dunia dahulu, saya masih lagi kecil dan kira-kira berumur 10 tahun. Tetapi saya masih ingat akan kejadian yang menimpa arwah Aki Mat Tera. Lama Aki Mat Tera jatuh, sakit menyebabkan badannya menjadi kurus kering. Walaupun sakit terlantar, namun Aki Mat Tera berselera sungguh untuk makan. Dia makan bertambah-tambah, malah kalah pula dengan orang yang lebih sehat daripadanya. Isterinya bercadang mahu memanggil Pak Tua Mahat atau Aki Sahak sendiri datang untuk mengubatinya. Tetapi Aki Mat Tera enggan diubat oleh Pak Tua Mahat atau Aki Sahak. Aku pawang besar, jelasnya membantah bila isterinya si Simit mahu memanggil Pak Tua Mahat. Takkan orang baru nak belajar berpawang nak mengubat aku, katanya angkuh. Jangan begitu, pujuk Simit masih mengharapkan suaminya mahu berubat. Pawang ni bukan kira besar kecilnya. Berubat ikut rasi. Kalau rasi dengan penyakit, pawang kecil mengubat pun boleh sembuh, tegasnya mencemik. Meluat juga dia dengan perangai sombong suaminya yang tidak mahu berubat dengan Pak Tua Mahat. Aku tak mahu berubat dengan Mahat. Dia tetap berkeras tidak mahu Simit menjemput Pak Tua Mahat. Aku tahu siapa Mahat. Dulu aku makan garam lebih daripada dia. Takkan dia ada rupa nak mengubat aku. Dia terus mengejek-ejek kebolehan Pak Tua Mahat. Kalau tak mahu dengan Mahat, cuba-cubalah dengan Sahak. Simit tetap mendesak. Sahak nak mengubat aku? Aki Mat Tera tersengih mengejek. Budak hingus meleleh nak ubat aku. Kau tahu, dia tu belajar dengan aku, katanya masih berkeras tidak mahu berubat pada Pak Tua Mahat dan Aki Sahak. Simit tidak tertahan dengan sikap Aki Mat Tera kerana sudah terlalu lama terlantar. Tubuhnya semakin kurus, hanya tinggal rangka sahaja. Bolehlah diibaratkan sebagai kata orang kalau tak ada kulit tulang pun habis berkecai. Begitulah kurusnya tubuh Aki Mat Tera. Malah sepanjang dia sakit itu, Aki Mat Tera tidak membenarkan Aki Sahak menjejakkan kaki ke rumahnya. Dia menuduh Aki Sahak cuba mengikat Simit. Inilah yang menyinggung perasaan Aki Sahak. Sejak itu, Aki Sahak juga tidak mahu menjengah abangnya yang sakit tenak itu. Hinggalah Aki Mat Tera tidak boleh bergerak lagi dan tetap tidak mahu diubati oleh Pak Tua Mahat. Bagaimanapun, selera makannya tetap terbuka. Dengan tidak setahu Aki Mat Tera, Simit terus memberitahu Pak Tua Mahat supaya datang mengubati Aki Mat Tera. Setelah merasakan sesuatu yang tidak kena pada Aki Mat Tera, lantas Pak Tua Mahat menyuruh Simit memanggil Aki Sahak datang ke rumahnya. Setelah Aki Sahak datang, dia pun mengajak Aki Sahak sama-sama mengubati Aki Mat Tera. Pada mulanya, Aki Sahak memang enggan juga pergi ke rumah Aki Mat Tera, tetapi setelah didesak oleh Pak Tua Mahat, barulah dia mengalah.
Ini bukan perkara Abang Mat Tera yang kita hadapi. Jelas, Pak Tua Mahat menasihati Aki Sahak. Perkara lain yang kita sama-sama tak tahu. Suaranya keras apabila Aki Sahak enggan menemui Aki Mat Tera. Kecil hati aku, Abang Mahat. Aki Sahak terharu bila mengenangkan tuduhan abangnya. Kecil hati aku pasal dituduh aku ke rumah dia untuk nak mengulang si Kak Simit. Adakah patut dituduh aku macam tu? Ujarnya menahan perasaan kesal. Cakap setan kau nak ikut. Pak Tua Mahat mendengus. Bukan Abang Mat Tera yang cakap macam tu. Setan tu yang cakap. Setan yang cakap. Dia menambah macam memarahi sikap Aki Sahak yang enggan menziarahi abang sendiri yang sedang terlantar sakit. Iyalah dia yang ikut cakap pasal maafkan saya. Iyalah dia yang ikut cakap setan. Balas Aki Sahak. Pasal itu kita jangan peduli. Sakit hati aku dibuatnya. Kau nak jadi setan juga. Dia cakap, tak fikir dulu. Kau nak jadi setan? Tak patut dituduh aku macam tu. Kau nak jadi setan? Siapa nak sabar dengan Abang Mahat? Kau nak jadi setan? Suara Pak Tua Mahat semakin keras menyebabkan Aki Sahak serba salah. Dia terdiam bila ditanya bertalu-talu oleh Pak Tua Mahat. Kau nak jadi setan? Ulangi Pak Tua Mahat merenung tepat-tepat. Dia merasa tidak patut Aki Sahak langsung tidak mahu menziarahi abangnya kalau sekadar dituduh mahukan kakak iparnya sendiri. Orang sakit selalunya mempunyai fikiran yang tidak tenteram. Sebablah cakapnya merepek hingga semelalut tidak ketahuan. Sepatutnya Aki Sahak tidak boleh ambil hati dengan tuduhan orang yang terlantar sakit seperti Aki Mat Tera itu. Lagipun kalau dibandingkan isteri Aki Sahak dengan Simit pun jauh lebih mudah dan menariknya isteri Aki Sahak. Masakan dia boleh terpengaruh dengan tuduhan orang yang sedang terlantar sakit kerana seperti orang nyanyuk. Mau tidak mahu Aki Sahak terpaksa mengalah juga. Dia mengikut Pak Tua Mahat ke rumah Aki Mat Tera. Jiran-jiran sudah mula berkumpul di rumah Aki Mat Tera apabila mendengar Pak Tua Mahat sanggup mengubatinya. Sebaik saja Pak Tua Mahat dan Aki Sahak naik ke rumah, terus dimaki hamun oleh Aki Mat Tera. Terkial-kial dia mau bangun tetapi tenaganya ternyata lemah. Saya sendiri duduk tidak jauh dari hujung kaki Aki Mat Tera bersama dengan emak saya. Aku tahu kau berdua nak berbini dengan Simit. Gerutu Aki Mat Tera terkial-kial mahu bangun. Sabarlah Abang Mat Tera. Emak saya memujuk supaya Aki Mat Tera tidak berkuat mahu bangun. Abang Mat Tera sakit. Biarlah Abang Mat cuba-cuba tengok. Ujar emak saya lembut. Mahat nak ubat aku. Dia tertawa mengejek sambil mengerling kepada emak saya. Dia bukan nak ubat aku. Dia nak jumpa Simit. Aku tahu dia selalu berzina dengan Simit. Katanya lagi mengertak bibir. Aku lihat Simit menangis teresak-esak mendengar tuduhan Aki Mat Tera itu. Astaghfirullahalazim. Keluarnya menahan perasaan sebab yang menusuk-nusuk di jiwa. Jangan ambil hati Kak Simit. Emak saya memegang bahu Kak Simit. Orang sakit tenat memang macam tu. Cakapnya merepek. Ujarnya memujuk. Simit tidak menyahut. Dia mengangguk-anggukkan kepala sahaja. Aku tahu Simit, aku tahu. Aki Mat Tera terus mengejek. Kau berzina dengan Mahat, kau berzina dengan Sahak. Katanya tertawa menyakiti hati mereka yang dituduhnya. Tutup mulut kau Abang Mat Tera. Jerkah Aki Sahak tidak sabar dengan tuduhan Aki Mat Tera. Kalaulah tidak mengenangkan jiran-jiran ramai berkumpul di situ, memang sanggupnya merekam abangnya. Dia tidak peduli lagi tentang abang yang sakit berbulan-bulan di tempat tidur. Sahak. Pak Tua Mahat memarahi Aki Sahak. Ingat, kau bukan bercakap dengan Abang Mat Tera, kau bercakap dengan setan. Ingat tu. Katanya mengeling Aki Sahak yang masih kelihatan marah. Aki Sahak tertunduk. Dia sedar dia tidak dapat mengawal dirinya apabila mendengar tuduhan yang dilemparkan. Walaupun abangnya dalam keadaan yang sakit tenat namun dia percaya fikirannya masih baik. Aki Mat Tera masih dapat mengingat kesemua kejadian yang pernah dilalui. Sudah berbulan-bulan dia terlantar sakit. Tentulah timbul perasaan cemburu apabila melihat Simit sering menemui Aki Sahak dan Pak Tua Mahat meminta pertolongan. Kau mesti banyak bersabar, ujar Pak Tua Mahat masih memandang ke arah Aki Sahak. Usah nak berpura-pura Mahat. Aku tahu kau dah berzina dengan Simit. Bukan sekali dua, malah berkali-kali. Simit akan buntingkan anak kau, tahu. Aki Mat Tera mengejek. Simit menangis terseduh-seduh mendengar tuduhan suaminya itu, tetapi dia tidak menyahut. Kau pandai berpura-pura. Kau berzina dengan bini orang. Dengan Simit. Pekik Aki Mat Tera terketar-ketar.
Pak Tua Mahat tidak menyahut. Dia membacakan sesuatu sambil menghembuskan kepada Akimat Tera. Setelah lama Pak Tua Mahat membacakannya, tiba-tiba Akimat Tera terus memaki. Dia meronta-ronta bagaikan mahu bangun melawan, namun tubuhnya ternyata lemah. Bangsat kau simit, gerutu Akimat Tera. Dah aku cakap Mahat dengan sahak, jangan diberi naik ke rumah ni. Seksa aku. Dia merintih-rintih kesakitan. Kau tak beri aku dengan sahak datang pasal kau takut rahsia kau terbuka. Tiba-tiba Pak Tua Mahat membentak. Rahsia apa? Akimat Tera tersengih-sengih bagaikan orang yang tersipu malu. Sekarang, pergi dari sini. Pergi dari sini. Jika Pak Tua Mahat merenung, Akimat Tera tidak berkelip matanya. Tinggalkan Mak Tera biar diuruskan oleh keluarganya. Engkau tidak ada hak untuk menguruskan Mak Tera. Suaranya keras seperti memberi amaran. Nak pergi ke mana? Tanya Akimat Tera seperti tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Pak Tua Mahat. Ketika ini semua jiran-jiran berkumpul di situ melihat Akimat Tera berbantah-bantah dengan Pak Tua Mahat. Aki Sahak ikut sama menyertai Pak Tua Mahat. Dia melihat satu lembaga yang besar sedang memangku Akimat Tera seolah-olah seorang ayah sedang meriba anak kecil sahaja. Muka lembaga itu tidaklah jelas sangat, hanya seperti bayang-bayang hitam yang terlindung. Lembaga besar itu seakan-akan asap pekat sahaja. Tinggalkan Mak Tera, perintah Pak Tua Mahat. Nak tinggalkan Mak Tera atau kami serang kamu dengan petir? Aki Sahak pula mencelah. Lembaga itu memerhatikan Pak Tua Mahat bersama Aki Sahak sudah bersedia untuk menyerangnya. Dia masih juga meriba Akimat Tera seperti ayah yang meriba bayi. Sementara Akimat Tera pula dilihatnya seperti bayi yang tidur tidak bergerak langsung. Kau berdua, sahut lembaga besar seperti asap tebal itu. Jangan ganggu aku. Ini anak aku yang mesti aku jaga. Mengapa kau bersusah payah mahu mengambilnya daripada aku? Dia ketawa mengejek lalu melemparkan besi serampang ke dada Pak Tua Mahat. Dengan pantas Pak Tua Mahat menangkap besi serampang itu. Kemudian diremas-remasnya sehingga menjadi cair. Mak Tera tu abang aku, bukannya anak kau, kata Aki Sahak sambil membacakan beberapa ayat yang dihembuskan kepada lembaga berkenaan. Ketika ini petir memancar memukul kepala lembaga besar tersebut hingga berkecai. Tidak lama kemudian, dia bertaup semula lantas meriba Akimat Tera yang tidur seperti bayi. Sia-sia aja kerja kau Sahak. Lembaga itu mengejek-ngejek kerana dia terlepas dari ancaman petir tadi. Belum sempat dia duduk tetap, Pak Tua Mahat menghembuskan ayat-ayat Quran yang datang seperti gunung yang menimpa kepala lembaga berkenaan. Dia terhimpit di bawahnya, meronta-ronta mahu melepaskan diri. Puas dia terkial-kial akhirnya dapat juga dia keluar dari bawah gunung yang menimpa dirinya. Nampaknya kau nak bunuh aku, Mahat. Pekik lembaga itu meradang. Memang aku nak bunuh kau, sahut Pak Tua Mahat pula yang mengejek. Sekarang tinggalkan Mak Tera, ujarnya mencabar lembaga tersebut terus bertarung. Lembaga itu tertawa menyakitkan hati Pak Tua Mahat. Tiba-tiba sahaja dia melontarkan beratus-ratus tombak menuju ke dada Pak Tua Mahat. Dengan pantas pula Pak Tua Mahat menghembuskan api membakar ke semua tombak-tombak itu. Dia masih juga tertawa mengejek Pak Tua Mahat. Tetapi Pak Tua Mahat tahu lembaga besar yang meriba Akimat Tera itu sudah menderita kesakitan. Bagaimanapun dia tetap berpura-pura menunjukkan serangan yang dibuat ke atasnya tidak memberi bekas. Inilah yang dipermainkan oleh syaitan bagi menguji kekuatan iman insan. Sekiranya insan cepat putus asa, maka sudah tentu syaitan akan beroleh kemenangan. Kita serang serentak, Sahak. Pak Tua Mahat memberi arahan kepada Aki Sahak. Aki Sahak membacakan sesuatu lalu berterbangan panah dari api menerkam ke arah lembaga besar itu. Serentak dengan itu Pak Tua Mahat pula menghembuskan ke arah lembaga tersebut hingga terlempar rantai besi yang melilit seluruh tubuhnya. Pak Tua Mahat dan Aki Sahak terus menyerang dari pelbagai sudut. Bukan sahaja rantai besi melilit tubuh lembaga besar itu, di samping panah api yang datang dari segenap penjuru, petir juga berdentum membakarnya. Batu sebesar gunung menimpa kepalanya. Engkau tipu aku, Mahat.
Kau berdua dengan Sahak. Aku berseorangan. Mana boleh. Tak acilah macam ni. Dia mengeliat-liat menahan serangannya bertubi-tubi. Aku suruh kau tinggalkan Mak Tera. Suara Pak Tuan Mahat semakin keras. Dia tidak berhenti dari terus menyerang. Habis satu ayat, dibacakan lagi ayat yang lain. Berhenti batu sebesar gunung menimpa kepalanya. Datang pula panah api yang meradak. Lembaga besar itu terjerit-jerit menahan kesakitan. Jeritan itu dapat didengar oleh jiran-jiran yang menyaksikan melalui suara Aki Mak Tera yang mengeliat-liat di tempat tidur. Serangan Pak Tuan Mahat ditambah lagi oleh serangan Aki Sahak yang tidak putus-putus membaca Ayatul Kursi. Sehingga sampai 333 kali Aki Sahak membacakan Ayatul Kursi, terdengarlah rintihan dari lembaga itu meminta diberhentikan. Cukuplah, terseksa aku. Rintih lembaga itu merayu. Kalau takut terseksa, pergi sekarang. Perintah Pak Tua Mahat. Aku tak boleh tinggalkan anak aku. Jelas lembaga itu mempertahankan diri. Boleh atau tak boleh, kau mesti tinggalkan juga Mak Tera. Tegas Pak Tua Mahat tidak mahu bertolak ansur pun. Ini anak aku, sahut lembaga itu keras. Sahak, teruskan. Pak Tua Mahat menyuruh Aki Sahak terus membacakan Ayatul Kursi. Jangan. Lembaga itu menangis teresak-esak melalui Aki Mak Tera yang terbaring lemah. Tak tahan aku, bahang api. Panas. Ujarnya merayu-rayu. Aku beri kau tempoh 5 minit. Pak Tua Mahat memberi amaran. Kalau kau tak pergi juga, aku akan hancur dan musnahkan kau seperti debu. Katanya mengertak bibir. Kelihatan Aki Mak Tera tidur nyenyak. Dia tidak bergerak lagi seperti mula-mula kedatangan Pak Tua Mahat dan Aki Sahak datang. Saya yang duduk dia terlunjur di kakinya bersama emak saya dapat melihat ombak dadanya turun naik dengan kencang. Matanya lelap. Sekali-sekala saya lihat mukanya memang menggerunkan. Pipinya sudah cengkung sementara matanya jauh ke dalam. Tulang pipinya menungkal ke atas. Mukanya juga sudah menjadi kecil dan dagunya kelihatan terlalu panjang. Tetapi dia masih juga terlantar di tempat tidur. Setelah 5 minit, Pak Tua Mahat melihat ke dalam makrifat. Dia dapati lembaga itu masih meriba Aki Mak Tera. Tetapi seluruh badannya sudah bertukar menjadi hitam akibat serangan yang bertalu-talu tadi. Bila menyedari Pak Tua Mahat kembali datang untuk menyerang bersama Aki Sahak, lembaga besar itu melepaskan Aki Mak Tera dari ribaannya. Melihat keadaan ini, Pak Tua Mahat tahu lembaga itu sudah mengalah. Dia tidak sanggup lagi melawan. Ilmu kau berdua bukan ilmu pawang. Aku tak tahu apa ilmu yang kamu pakai. Lembaga itu bersuara tergetar-getar. Jangan tanya tentang ilmu. Sekarang tinggalkan Mak Tera. Cerkah Pak Tua Mahat. Kau mahu kami serang lagi? Tanya Aki Sahak mengeraskan suara. Jangan. Ampun. Rintihnya menangis teresak-esak. Aku tak tahu jalan balik. Katanya berpusing-pusing di sekeliling Aki Mak Tera. Datang tahu, balik tak tahu ya. Aki Sahak tidak mempercayai dalih lembaga tersebut. Tolonglah. Lepaskan aku. Bukakan ikatan aku. Lembaga itu merayu bersungguh-sungguh. Pak Tua Mahat mengangguk. Dia bersetuju dengan permintaan lembaga itu mahu pergi dekat dengan tidak diganggu. Ikatan yang dimaksudkan oleh lembaga itu ialah terletak kepada Aki Mak Tera sendiri. Memang Pak Tua Mahat tahu mengenai ikatan lembaga tersebut dengan Aki Mak Tera. Kak Simit, jangan terkejut ya. Bisik Pak Tua Mahat kepada isteri Aki Mak Tera. Selama ni Abang Mak Tera dia pakai ilmu yang salah. Inilah yang menyesal dia hingga sekarang. Beritahu Pak Tua Mahat. Habis, apa akak nak buat? Simit serba salah bila mendengar keterangan Pak Tua Mahat itu. Suruh orang bukakan lantai rumah sekeping, atap sekeping dan anak tangga bawah sekali. Jelas Pak Tua Mahat. Apa yang dikatakan oleh Pak Tua Mahat itu dilakukan oleh orang. Papan lantai sekeping dikopakkan. Atap juga dibuang sekeping.
Manakala anak tangga juga telah ditetas pengikatnya. Setelah semuanya dilakukan, Aki Mat Tera pun meninggal dunia. Apabila Aki Mat Tera meninggal dunia, mayatnya pun diselubungkan dengan kain. Mereka pun bersiap-siaplah untuk menguruskan pengebumiannya pada esok hari. Ketika mahu memandikan mayat, alangkah terperanjatnya apabila melihat mayat Aki Mat Tera sudah pun reput. Hanya tulang-tulangnya sahaja yang tinggal, seolah-olah dia sudah lama meninggal dunia. Memang benar Aki Mat Tera sudah lama meninggal dunia. Yang dilihat sedang sakit itu hanyalah lembaga yang memelihara dia. Lembaga itulah yang kuat makan. Dan lembaga itulah yang melarang Simit dari menjemput Pak Tomah dan Aki Saha. Bila mengenangkan sumbangan Aki Saha ini kepada orang ramai, saya rasa macam berdosa pula mahu berpindah dari situ. Saya seolah-olah mahu melarikan diri dari membantu dia. Tetapi saya tidak sanggup membuat kerja-kerja yang dilakukan oleh Aki Saha itu. Saya tidak mahu dijadikan tumpuan oleh masyarakat. Masalahnya berat kalau kita mula mahu menerima harapan seseorang yang mengharapkan sesuatu dari kita. Sedangkan semua kerja ini mestilah dibuat dengan ikhlas. Bila hati kecil kita sudah mempertikaikan sesuatu, maka kerja yang dilakukan pasti menjadi sia-sia. Kadang-kala timbul pula tomahan dari orang lain yang mengatakan cara yang dilakukan itu sama seperti bomoh yang mencari wang. Padahal bukan semua bomoh mencari wang melalui cara pengubatan mereka. Kalau mahu dikira upah, memang tidak setimpal dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Aki Saha. Apakah perasaan kita bila dikejutkan oleh orang sewaktu mata baru sahaja terlena di tengah malam? Bagaimana kita mahu mencari nafkah apabila semalaman berjaga merawat pesakit? Masyarakat hanya melihat dari satu aspek sahaja, iaitu bomoh tidak mengeluarkan apa-apa modal apabila mengubati pesakit. Inilah yang susah hendak dijawab. Sebab itulah saya mahu melarikan diri dari tempat kerja yang demikian. Kadang-kala kepala mahu naik pitam apabila terpaksa membacakan satu-satu ayat dengan khusyuk. Ayat tersebut bukannya dibaca seperti menghafal seni kata lagu yang dinyanyikan oleh anak muda, namun disekalikan dengan makrifatnya. Untuk mencapai tingkat itu yang boleh menyebabkan kepala pasti naik pitam. Dalam masa berkira-kira mahu bertukar dari darah itu, saya hampir terlalai kerana asal sudah pun masuk. Perkara mahu bertukar itu sudah pun saya beritahu kepada isteri saya.